Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 26 Disember 2020. Anda bersama saya Luqman Muhammad dan saya Balisa Sari. Pastinya di Utama TVS kami bawakan berita yang sahih, tepat dan terus kepada anda. Projek Tebatan Banjir atau Benteng Laut yang dilaksanakan di bahagian Samarahan diyakini dapat mengurangkan risiko banjir di kawasan pesisir. Dan peruntukan RM500 juta yang disalurkan kerajaan negeri menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan akan melibatkan beberapa blok benteng laut yang dilaksanakan secara berfasa dan dijangka siap 2 tahun lagi. Blok A tadi di Sebangan, di antara Sebangan menuju ke Bajong. Ada satu perkampungan Bajong di situ. Blok A di sebelah Sebangan telah pun ditawar tadi, seperti saya kata, 4.3 km dengan kos kontraknya ialah RM53.5 juta. Jadi itu fasa pertama. Jadi fasa kedua untuk Blok A di sebelah Sebangan masih dalam reka bentuk dan insya-Allah akan ditanda sedikit masa lagi. Bagi Blok F di Sebuyau, ianya terbahagi kepada 3 fasa. Menurutnya, fasa pertama melibatkan jarak 4.3 km dengan kos RM34.6 juta, manakala fasa kedua dan ketiga kini masih di peringkat akhir reka bentuk. Manakala Blok E dan Blok D Benteng Laut masing-masing dalam proses penilaian dan reka bentuk. Projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran DID itu melibatkan kawasan terdedah risiko banjir susulan kemasukan atau limpahan air laut di Asajaya, Sadong Jaya dan Sebuyau. Jadi kita berharap dengan adanya benteng laut ini ianya akan dapat mengembirakan penduduk tempatan, terutama sekali tidak lagi berhadapan dengan limpahan air pasang besar, tidak lagi menghalang mereka menjalankan aktiviti pertanian, tidak lagi sebagai satu igawan, terutama sekali kalau pasang besar itu berlaku pada sebelah petang hingga ke malam. Sebahagian besar bajet diperuntukkan kepada Sebuyau. Kerajaan kawasan itu paling terkesan apabila berlaku fenomena air pasang besar membabitkan peruntukan RM375 juta daripada RM500 juta yang diperuntukkan. Pelbagai projek di bawah program transformasi luar bandar RTP terus giat dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Pantai Damai. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kesemua projek tersebut merupakan keperluan semasa masyarakat yang dipohon Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Beliau yang juga adun Pantai Damai berkata ia termasuk pembinaan sistem perparitan, benteng, padang bola sepak dan dewan masyarakat. Walaupun pandemik COVID-19 masih belum reda sepenuhnya, setiap projek RTP katanya tetap dilaksanakan demi manfaat masyarakat. Abdul Rahman turut melawat beberapa projek RTP Zon Telaga Air melibatkan Kampung Sungai Agas, Kampung Sri Kandong, Kampung Selang Ulu dan Kampung Temeda. Tegasnya, sejak RTP diperkenalkan, ia telah memberi banyak manfaat kepada kawasan perkampungan termasuk di Dun Pantai Damai. Pelancaran sebuah monumen berusia 2 abad di Bau antara acara utama ulang tahun ke-200 daerah Bau yang akan berlangsung hujung tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Jenep berkata, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng dijadualkan hadir bagi menyempurnakan sambutan ulang tahun itu. On the Bau Bicentennial celebration, that is 200 years history of Bau. That is from 1820 to 2020. The date of the celebration is confirmed on the 31st of December 2020 at 10 a.m. at the Tasik Biru itself. Yang Amat Berhormat, the Chief Minister will officiate the occasion, and on his arrival, the event of the day, on his arrival, he will unveil the monument pole
of the BBC to 2020. Ujar Henry, Ketua Menteri turut dijadualkan untuk melawat pameran sempena sambutan berkenaan. Sejak tahun 1820 lalu, katanya, daerah Bau merupakan daerah yang paling awal membuka ekonomi Sarawak yang terkenal dengan perlombongan emas dan antimoni. Dan kini Bau mempunyai komponen transformasi yang sedang giat dijalankan bagi memajukan kawasan itu. We have the transformation component, what we are doing before moving toward Greater Bau. Sehubungan itu, Henry juga mendedahkan bahawa 3 bangsa utama di kawasan berkenaan, termasuk rakyat dominan, telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan Bau. As a dominant majority, what we are doing in order for us to move forward the community. I think this is very important aspect when come to the Bidayuh community as well. I don't say the other communities are not important. Also, coming together, the 3 major races, and they are also playing important role toward building Greater Bau. Antara agensi yang terlibat sempena sambutan itu termasuklah agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pertanian, Badan Bukan Kerajaan NGO, Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan DBNA dan lain-lain lagi. Bertujuan menggantikan kediaman lama dengan rumah baharu yang lebih selesa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bakal memperkenalkan dasar pembangunan semula perumahan awam. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata menerusi dasar itu, rakyat golongan B40 dapat mendiami rumah yang lebih besar serta dilengkapi dengan kemudahan berbanding rumah lama. Katanya, kaedah pada masa ini iaitu membuat penyelenggaraan terhadap rumah-rumah awam termasuk PPR sudah tidak lagi berekonomi berbanding pembinaan semula rumah baharu yang lebih menguntungkan. Jelas Zuraida, pihaknya meluluskan pembangunan semula rumah-rumah lama tetapi tanpa perbelanjaan daripada kerajaan, penglibatan pihak swasta juga boleh digunakan. Pihak swasta boleh menggunakan sebahagian tanah itu untuk membina rumah bagi jualan mereka sendiri. Jelasnya, dasar tersebut kini sedang diperingkat diperkemaskan dan bakal dibawa ke Kabinet seterusnya dibentangkan di Parlimen untuk diluluskan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat bersama Exco Perumahan Negeri Kedah pada hari Sabtu. Kerajaan akan menambah baik piawaian halal membabitkan daging dan produk daging import. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Katanya perkara itu termasuk melihat semula bagaimana negara pengeksport memperoleh pensijilan halal ke atas semua produk yang hendak dieksport ke negara ini. Sebelum ini, media melaporkan mengenai kegiatan kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging itu menggunakan logo halal di sebuah gudang di Senai, Johor. Tambah Zulkifli, bagi menangani isu kartel daging itu, aspek perundangan juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan mereka yang terlibat dikenakan tindakan sewajarnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan makanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada penduduk Program Perumahan Rakyat PPR Taman Wahyu pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau menasihati pengguna agar merujuk senarai produk yang berdaftar dan status halalnya mengikut negara sumber dalam laman Sesawang JAKIM. Bertemu kembali. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menjalani kuarantin kendiri selama 7 hari seperti yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selepas selesai lawatan khas 5 hari baginda ke Abu Dhabi. Baginda berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dari Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu pukul 11 pagi Sabtu. Sejurus tiba, Al-Sultan Abdullah menjalani ujian saringan COVID-19 di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur berdasarkan ketetapan prosedur operasi standard atau SOP yang disediakan oleh KKM. Baginda turut menjalani ujian saringan COVID-19 di Lapangan Terbang Antarabangsa Abu Dhabi sebelum berangkat pulang ke tanah air.
Selepas saringan COVID-19 di Kompleks Bungaraya, Baginda turut berkenan memakai gelang kuarantin dan akan menjalani kuarantin kendiri selama 7 hari seperti yang ditetapkan oleh KKM. Anggota delegasi yang turut serta dalam lawatan itu pula akan menjalani kuarantin diri di lokasi yang telah ditetapkan oleh KKM. Lawatan 5 hari Baginda turut diisi dengan aktiviti pemburuan haubara bastard dengan menggunakan burung falcon bersama Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Zaid Al Nahyan di ladang beliau di bahagian barat UAE. Lawatan khas ini adalah di atas persilaan Sheikh Mohammed yang juga merupakan rakan akrab yang di-Pertuan Agong yang terjalin sejak lebih 40 tahun yang lalu. Dan baik, ini pula sedikit perkembangan COVID-19 di Malaysia di mana hari ini telah merekodkan kes harian positif COVID-19 baharu tertinggi dengan kes sebanyak 2,335 kes. Dan ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 20,035 kes. Sementara itu, Bintulu dan Lawas Sarawak hari ini telah bertukar status dari hijau kepada kuning setelah masing-masing melaporkan kes jangkitan tempatan. Seorang petugas kesihatan dan 2 pelajar merupakan antara 6 individu yang dikesan positif baharu COVID-19 Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat kepada 1,105 kes. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, 6 kes itu melibatkan 5 kes di daerah Bintulu dan 1 kes di Lawas. Bagi kes di Bintulu, JPPN mendedahkan ia adalah kes jangkitan tempatan yang dikesan melibatkan seorang lelaki warga negara Afrika Selatan yang menjalani saringan untuk bekerja kilang di Bintulu. Manakala 4 lagi kes dikategorikan sebagai kes import B melibatkan individu yang disaring selepas balik dari kawasan berisiko COVID-19. Angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 1.74 juta. Amerika Syarikat AS dan United Kingdom UK masing-masing mencatatkan 895,570 kes kematian dalam tempoh 24 jam pada sambutan Christmas. Berdasarkan data Johns Hopkins University, AS kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 329,000 kes, manakala Brazil, India dan Mexico merekodkan lebih 100,000 kematian. Negara yang merekodkan angka kematian melebihi 50,000 kes termasuklah Itali, United Kingdom, Perancis, Iran dan Rusia. Manakala bagi negara lain pula mencatatkan di antara 30,000 hingga 10,000 kes kematian. Baik, lagi perkembangan dalam negeri. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Sarawak menyokong keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkan pengambilan pekerja asing mulai 1 Januari depan. Presidennya Datuk Seri Charles Wun menyifatkan ini sebagai langkah wajar kerana majikan dari pelbagai sektor berdepan masalah pengambilan pekerja sekiranya pintu pengambilan pekerja asing tidak dibuka. Walaupun persatuan menyambut baik keputusan itu, mereka tetap berharap agar majikan di negeri ini memberi keutamaan kepada pekerja tempatan untuk berkhidmat di sektor berkaitan. Ia katanya untuk memastikan bahawa hak rakyat Malaysia dan Sarawak dapat dipertahankan selain memberi ruang dan peluang kepada tenaga tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Charles percaya langkah membuka pintu untuk pengambilan pekerja asing akan membantu mengatasi kekurangan pekerja di sektor ekonomi tertentu ketika negara kini melalui fasa pemulihan. Walaupun sebahagian besar kekurangan pekerja dihadapi oleh majikan dalam industri pembinaan, Sarawak juga memerlukan juruteknik dan profesional berkemahiran tinggi untuk mengurus pekerjaan penyelenggaraan khusus di kilang. Terdahulu, JPBN Sarawak memutuskan untuk membenarkan pengambilan pekerja asing ke negeri ini berkuat kuasa 1 Januari 2021. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugambas berkata keputusan terbaru itu memandangkan jumlah jangkitan COVID-19 di negeri ini yang melibatkan pendatang tanpa izin. Beliau berharap kemasukan pendatang tanpa izin dapat dikurangkan dengan membenarkan pengambilan tenaga asing. Majikan yang ingin merekrut pekerja asing di negeri ini mesti mengikuti beberapa prosedur operasi standard SOP yang telah dilaksanakan termasuk memohon dan mematuhi prosedur kemasukan pekerja asing ke Sarawak yang akan diserahkan ke Jabatan Imigresen Negeri.
Berfungsi untuk memaklumkan secara terus kepada kerajaan mengenai sebarang pengabaian kebajikan pekerja oleh majikan. Satu aplikasi khas dua hala akan dilancarkan. Aplikasi berkenaan juga akan berperanan sebagai platform komunikasi dua hala antara kerajaan dengan pekerja tempatan dan pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, aplikasi itu dijangka dilancar pada 11 Januari dan akan membantu mempercepat tindakan Jabatan Tenaga Kerja JTK sekiranya berlaku sebarang penindasan terhadap mereka. Sebelum ini katanya pekerja tidak mempunyai akses langsung kepada kerajaan untuk membuat sebarang aduan. Dengan aplikasi ini, ia akan memudahkan pekerja membuat aduan dari segi majikan tidak menyediakan tempat tinggal mengikut Akta 446, tidak mengikut prosedur operasi standard SOP kesihatan dan lain-lain lagi. Tegasnya lagi, identiti pekerja turut dirasakan menerusi aplikasi ini dan kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan yang ingkar dalam isu menjaga kebajikan pekerja mereka. Rapid Rails dan Berhad memberi jaminan perkhidmatan pengangkutan awam kendaliannya selamat untuk digunakan dan beroperasi seperti biasa. Ia selepas seorang pegawai stesen transit aliran ringan LRT di stesen bandaraya didapati positif COVID-19 pada 24 Disember lalu. Rapid Rail dalam kenyataannya memaklumkan tren-tren untuk semua laluan ditetapkan untuk menjalani kerja-kerja pembasmian kuman dan pembersihan setiap hari semasa waktu puncak dan selepas operasi. Selain itu, katanya kaki tangan yang bertugas di semua stesen dan di dalam tren juga sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan rapi, khususnya pemakaian pelitup muka, menjaga kebersihan diri dan mengelakkan kontak dengan para penumpang. Staf berkenaan telah disahkan positif COVID-19 itu kini menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Staf berkenaan bertugas kali terakhir pada 19 Disember lepas dan tidak bekerja sejak tarikh berkenaan. Berdasarkan siasatan, insiden dikesan di kawasan tertutup dan pegawai berkenaan tidak mempunyai kontak dengan para penumpang ketika bertugas. Selaku operator LRT laluan Kelana Jaya, pihaknya telah melaksanakan kerja-kerja disinfeksi dan pembersihan tempat kerja staf berkenaan berpandukan garis panduan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut kenyataan itu, semua kaki tangan lain yang mempunyai kontak rapat dengan pegawai stesen itu turut diarahkan menjalani ujian saringan dan menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari seperti yang ditetapkan di bawah SOP KKM. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB akan mengaktifkan satu pasukan khas bagi mengawal penyebaran berita palsu. Ia sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang akan diadakan kurang 8 bulan dari sekarang. Menurut Ketua Penerangan PBB, Datuk Idris Buang, kawalan penyebaran berita palsu amat penting dalam memastikan integriti sesuatu laporan sekaligus membentuk persepsi rakyat. Kita dapat menyebar maklumat yang tepat, menangkis dakwah-dakwah palsu, fake news dan sebagainya yang diajukan oleh pihak pembangkang. Selalu mereka mengkritik tapi tak tahu membina seperti mana saya selalu katakan. Tambahnya, media sosial memainkan peranan penting dalam memberi fakta yang tepat dan sahih. Kebiasaannya maklumat seperti ini mudah diakses menerusi aplikasi WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Namun, pelbagai sumber yang boleh dipercayai seperti TV Sarawak, UKAS malah Jabatan Penerangan pun memainkan peranan utama dalam membanteras penyebaran berita palsu ini. Sosial media melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya, kita mempunyai page-page yang tertentu ya yang kita selalu gunakan ya. Dan sekarang ni kita melihat ada pihak TV Sarawak ya, UKAS dan sebagainya ya. Jabatan Penerangan pun memain peranan dan anda semua yang mempunyai sistem media yang begitu bagus, media visual dan audio, ya, radio dan sebagainya. Alhamdulillah, sekarang ini kita selarilah untuk memberi apa yang tepat kepada rakyat.
Idris berkata demikian ketika menghadiri majlis perasmian Karnival Sukan Saberkas 2.0 di Dewan Masyarakat Kampung Melayu Kota Semarahan. Baik, bertemu kembali. Polis akan menyiasat sama ada 4 suspek kes sabun yang ditembak mati semalam mempunyai rangkaian kumpulan atau bekerjasama dengan pihak lain bagi menjalankan aktiviti jenayah itu di Selangor sejak awal tahun ini. Keempat-empat suspek lelaki yang dipercayai menyamun sebuah rumah di Rawang mati ditembak polis ketika cuba melarikan diri dalam kejadian yang berlaku pada Jumaat. Semalam, tembakan dilepaskan polis selepas suspek yang menaiki kereta jenis Pro 2 Azia telah melanggar seorang penunggang motosikal yang juga pekerja penghantar makanan. Bagaimanapun, menurut Datuk Arjunaidi Mohamad, siasatan lanjut masih dijalankan kerana siasatan mendapati kemungkinan ada suspek lain yang mempunyai hubungan dengan 4 lelaki terbabit. Tambahnya, semakan juga mendapati kumpulan itu dikehendaki polis kerana terbabit dalam lebih 50 kes samun bertopeng di Selangor sejak awal tahun ini. Gara-gara dikejar orang awam selepas menyamun, mangsa menggunakan parang panjang, seorang lelaki terpaksa memucut motosikal yang disamunnya ke Balai Polis Tawau Sabah untuk menyelamatkan diri. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Umbuas berkata suspek berusia 27 tahun itu ditahan polis pada 8.10 minit pagi, iaitu 20 minit selepas menyamun motosikal jenis Modenas GT milik seorang lelaki di Jalan Tawau Lama. Tambah Peter, suspek turut menyamun menggunakan parang sama yang berukuran 68 cm terhadap seorang lelaki yang memandu kenderaan jenis Nissan Frontier di Jalan Tanjung Batu Darat pada 7 pagi. Suspek kemudiannya melarikan kenderaan mangsa menuju ke kawasan Jalan Tawau Lama, namun setiba di bulatan Tawau Lama, kenderaan yang disamun kehabisan minyak sehingga menyebabkan suspek terpaksa meninggalkan kenderaan tersebut di tepi jalan dan lari ke arah Balai Polis berhampiran. Permohonan reman suspek akan dikemukakan pada Ahad mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah di Mahkamah Magistrat Tawau untuk siasatan lanjut. Baik, sedikit berita sukan tempatan. Siri jelajah kucing City FC selama 15 hari sejak 8 Disember lalu memperoleh keputusan positif apabila berjaya mengenal pasti beberapa bakat baharu sebagai persediaan mengharungi saingan Liga Perdana musim depan. Kita pun ada mengenal pasti pemain-pemain yang barulah yang untuk kita bawa untuk trial masa apabila Coach Ifan telah datang lah. Rami dia mau dekod bawah 23 Rami lah. Cuma mungkin dalam seorang dua kita akan nyembak setidaknya untuk naik training dengan pasukan senior lah. Ada Bintulu dengan daripada Muka. Iswandi ketika dihubungi mendedahkan, jelajah itu turut membuktikan pasukan yang berpangkalan di Kuching itu ternyata mendapat perhatian peminat dari bahagian lain dalam Sarawak. Alhamdulillah, Kuching berjaya. Pertama kata orang positif lah, keputusan yang positif daripada kesan jelajah. Lekat ia berjaya macam sebelum tu mungkin kebanyakan lah orang ingat Kuching tu untuk tim Kuching je lah. Cuma tapi daripada hasil dia Rami dah tambahlah kurang-kurang daripada segi bahagian lagi 1%, 2% adalah penyokong-penyokong kedua tim Kuching tu. Dalam pada itu, Iswandi turut memaklumkan Kuching City FC mempunyai cukup masa untuk menyediakan barisan pemain Piala Presiden memandangkan kejohanan itu akan berlangsung pada suku kedua tahun depan. Masa jelajah kami orang Rami nemu bakat-bakat yang ada kita tu di seluruh Sarawak, especially untuk bawah 23 tahun untuk pasukan belia dengan presiden untuk pasukan Kuching. Cuma kini tu kami orang mungkin secara kata orang kita belum tahu pasti tarikh untuk Piala Presiden tim belia. Secara daripada info daripada FAM, kejohanan akan bermula daripada Jun, akan bermula pada Jun kelak. Dua masa yang terlalu lama. So ini tu kami orang Kuching plan untuk mengumpul player-player yang kita jumpa masa tour yang kelak dalam bulan Februari kelak.
Okey, baik. Berita suka itu mengakhiri Utama TVS malam ini, Luqman. Dan sampai di sini saja pertemuan kita di Utama TVS. Dan untuk itu, saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Assalamualaikum dan salam hormat.